Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita menyambung tafsir daripada surah Yasin, ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. Maksudnya, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya di bawah hadir untuk menerima balasan. Dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati. Kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka patutkah mereka tidak bersyukur? Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Ayat yang kita bacakan ini ialah sambungan daripada surah Yasin yang kita bacakan dahulu. Dan yang terakhirnya kita telah melihat kisah yang pertama dalam surah Yasin ini berkenaan dengan penduduk suatu kampung, iaitu Antakya, yang sekarang ini berada di selatan Turki, utara Syria, bersempadan. Di situ di mana Nabi Isa alaihissalam telah menghantar 2 orang rasul untuk mengajak penduduk-penduduk di kampung tersebut beriman kepada Allah, mempercayai agama Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ini. Tetapi mereka, kedua orang Rasul ini telah didustakan. Lalu Allah Ta'ala menguatkan dengan Rasul yang ketiga, juga didustakan. Kemudian datang seorang penduduk kampung yang disebut oleh ulama tafsir sebagai Habib An-Najjar, Habib bin Musa An-Najjar, datang dari kampung yang jauh, berlari-lari pergi ke kampung tersebut memberitahu supaya penduduk-penduduk kampung ini beriman kepada 3 orang rasul yang diutuskan kepada mereka ini. Tetapi dia juga telah
dibohongi, tidak dipercayai. Bahkan ulama tafsir mengatakan bahawa Habib bin Musa An-Najjar ini telah dipijak oleh penduduk kampung tersebut sehingga terburai perutnya, dan bila perutnya terburai, dia mati. Terus Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam syurga, dan bila dimasukkan ke dalam syurga, lalu dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang apakah yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku, iaitu nikmat berada di dalam syurga ini. Rohnya telah masuk ke dalam syurga dan telah merasai nikmat yang ada di dalam syurga tersebut, walaupun jasadnya di bumi kelihatan cukup mengerikan apabila perutnya telah terburai, dipijak oleh penduduk-penduduk kampung tersebut. Tetapi hakikatnya rohnya telah berada di dalam syurga, berada dalam nikmat. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, kami tidak turunkan apa-apa azab kepada mereka yang besar, melainkan yang kami kenakan kepada mereka hanyalah suara Jibril yang kuat. Dengan suara yang kuat itu akhirnya mereka ini akhirnya binasa. Itu sebagai satu bentuk penghinaan yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk kampung tersebut yang mendustakan Nabi dan Rasul, dan juga mendustakan Habib bin Musa An-Najjar ini, orang yang menasihat penduduk kampung tersebut supaya beriman dengan Nabi dan Rasul, tapi mereka tidak mahu percaya. Maka Allah Ta'ala hinakan penduduk kampung ini tanpa perlu diturunkan seksaan ataupun tentera-tentera yang hebat. Cukup dengan sekali tempikan sahaja, maka akhirnya mereka binasa. Itu yang berlaku, dan inilah kisah yang kita lihat dalam ayat-ayat yang kita bacakan sebelum daripada ini, daripada surah Yasin. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat 31 sebagai sambungan sedikit daripada kisah itu, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Bukan mereka sahaja yang telah dibinasakan, tetapi cukup banyak dan juga cukup ramai. Misalnya kaum 'Ad dan juga kaum Samud. Kaum Samud yang menjadi umat kepada Nabi Saleh alaihi salam. Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada kaum Samud ini. Mereka memahat bukit-bukit menjadi rumah batu. Rumah batu yang memang batu sungguh, bukan rumah batu buat daripada semen, buat daripada batu blok dan sebagainya. Tidak, rumah batu ini memang rumah batu betul yang dipahat daripada bukit bukau itu menjadi rumah tempat tinggal. Dan Allah Ta'ala uji penduduk ataupun kaum Samud ini dengan diberikan mukjizatnya seekor unta kepada Nabi Saleh yang keluar dari batu, dan mereka nampak mukjizat tersebut. Dan mereka diuji dengan 1 hari diminum daripada sumber air itu untuk unta, dan 1 hari untuk kaum Samud ini. Jadi akhirnya kaum Samud ini tak tahan. Macam mana pula sehari minumnya untuk unta dia saja, seekor dia, sedangkan sehari untuk kami, bergilir begitu, tak logik. Akhirnya unta itu disembelih, dan akhirnya Allah Ta'ala turunkan azab kepada kaum Samud kerana engkar kepada mukjizat dan juga engkar kepada ajaran Nabi Saleh. Itu contoh bahawa kaum yang sebelum daripada mereka pun telah ramai yang telah dibinasakan. Annahum ilaihim la yarji'un. Mereka ini bukan sahaja telah dibinasakan, tetapi mereka juga akan kembali kepada Allah Ta'ala untuk menerima balasan. Akan balik dan tidak ada yang kebanyakan ataupun sebahagian daripada penduduk di bumi ini, kaum musyrikin Mekah misalnya, ataupun ada sebahagian manusia ini yang menganggap bahawa kehidupan mereka ini tidak lain melainkan hidup dan mati begitu sahaja. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa al-dahr. Seperti dalam surah Al-Jasiyah, Allah Ta'ala gambarkan bahawa ada di kalangan manusia ini yang menganggap
bahawa mereka ini hanya hidup di atas dunia ini dan mati, kemudian tak hidup-hidup lagi lah, habis begitu sahaja. Wa qalu, mereka berkata, in hiya illa hayatuna dunya, tidak adalah kehidupan ini melainkan kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kami hidup, kami mati. Wa ma yuhlikuna illa dahar, tidak ada yang membinasakan kita ini melainkan masa sahaja. Itu ada setengah manusia yang beranggapan demikian. Dia anggap dia dulu tidak ada, kemudian dia hidup atas dunia ini, kemudian mati, lepas tu habis begitu saja. Tidak. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya, ayat 32 itu mengatakan, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, tidak ada satu makhluk pun melainkan akan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami, iaitu di padang mahsyar, semuanya di bawah hadir untuk menerima balasan. Tidak ada yang terlepas, termasuklah kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala tadi, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua manusia yang telah dibinasakan ataupun telah mati, telah meninggal, Firaun dan sebagainya, kesemuanya itu akan dibangkitkan balik. Kalau mati begitu saja senang, habis cerita atas dunia, lepas tu habis, tamat riwayat. Tak hidup-hidup, senang cerita, selesai. Tapi akan dibangkitkan balik, dan bila dibangkitkan balik akan dinilai amalan-amalan itu. Itu yang jadi pokok persoalannya. Dan ini yang disebut dalam satu puisi Arab, syair Arab mengatakan, walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'. Syair Arab mengatakan, kalau kita ni dimatikan, kemudian kita ditinggalkan begitu sahaja, tentulah kematian itu menjadi kerehatan kepada setiap yang hidup. Kita hidup atas dunia ni ikut pandailah, mau nak jadi macam mana, nak buat macam mana, nak beramal macam mana, nak ikut apa benda sahaja, boleh buat apa sahaja. Bila mati, ditinggalkan, biar begitu saja, tentulah kematian itu menjadi kerehatan kepada orang yang hidup. Macam setengah-setengah orang, dia rasa hutang dia begitu banyak, hutang sekeliling pinggang, tak cukup pinggang, dengan bahu, dengan kepala lutut, dah hutang penuh. Akhirnya dia cari jalan yang paling singkat, iaitu dia bunuh diri. Dia ingat bila dia bunuh diri ni maknanya selesai hutang dia. Payah-payah dengan hidup, matilah senang. Itu kalau orang yang bukan Islam sampai begitu. Dia ambil jalan yang mudah. Dia ingat bila hutang sekeliling pinggang ni nak selesai masalah, bunuh diri, habis cerita. Rupa-rupanya bila dia bunuh diri itu bukan setakat dia mati begitu sahaja dah, tapi dia akan dinilai tentang amalan dia dan akan dibangkitkan balik. Dan bila dibangkitkan balik, sudah tentu dia akan ditanya balik, bukan sahaja tentang hutang-hutangnya yang banyak sekeliling pinggang itu, tetapi tentang imannya, tentang amalnya. Kenapa kamu bunuh diri? Kenapa kamu tidak mahu beriman kepada Allah? Maknanya dia bunuh diri itu bukan kira selesai dah, tapi sebenarnya dia berpindah ke alam lain dan akhirnya dia akan dibangkitkan balik. Orang yang macam ini ialah orang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, dan orang yang rugi dunia dan juga akhirat. Orang yang bunuh diri ini, dan fenomena membunuh diri ini juga menjadi sebahagian daripada fenomena manusia zaman kita ni. Kalau sebagai contoh, misalnya tentera-tentera Jepun yang berkhidmat di Iraq, apabila mereka itu balik ke Jepun, sebahagiannya dikatakan mereka ni barangkali kena trauma yang dahsyat, dengan sebab peperangan di Iraq, suasana di Iraq itu, trauma yang dahsyat itu menyebabkan mereka membunuh diri mereka sendiri. Itu kepada tentera Jepun. Dan Jepun kita tahu, mereka ini agamanya agama Shinto, penyembah matahari, tidak percaya, tidak beriman kepada akhirat. Dan barangkali mungkin mereka menganggap bahawa dengan bunuh diri itu selesai, trauma yang ada kepada mereka itu selesai masalah dan sebagainya. Ataupun kepada orang yang bukan Islam misalnya, menganggap demikian. Tapi kita sebagai orang Islam yang yakin bahawa kematian itu hanyalah menjadi kita kata transit kita daripada alam dunia ini ke alam yang berikutnya.
Dia bukan penyudah kepada kehidupan, tidak. Tapi sebagai transit, kita berpindah daripada satu alam ke alam yang lain. Sebagaimana kata Syekh Arab ini, kalau kita dimatikan, kita dibiarkan, tidak ada hisab penilaian, tentulah kematian itu menjadi rehat kepada setiap yang hidup. Walakinna idza mutna bu'ithna. Tapi kita bila kita mati, kita akan dibangkitkan, dan bukan setakat dibangkitkan balik, wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'. Kita akan ditanya selepas daripada itu tentang setiap sesuatu benda-benda yang kita buat. Dalam hidup kita, sepanjang hidup kita berapa puluh tahun kita hidup itu, kita akan ditanya, kenapa kamu buat demikian, kenapa kamu tidak buat demikian, kenapa kamu melakukan begini sebagainya, akan ditanya balik. Itulah yang dikatakan sebagai hisab, hitungan amalan. Sebab itu bagi kita, bila kita baca surah Yasin ini, bukan hanya semata-mata membaca surah Yasin pada malam Jumaat, tetapi kita memahami maksud ayat tersebut yang memberitahu kepada kita bahawa kita ini akan dibangkitkan balik selepas daripada mati. Bila kita tahu bahawa diri kita ini akan dibangkitkan balik selepas daripada mati, tentulah kita akan berusaha untuk membaiki amalan kita dan kerja-kerja kita di atas muka bumi ini. Kerana kita akan dibicarakan bukan di mahkamah tinggi, bukan di mahkamah syariah, bukan di mahkamah persekutuan, tetapi di mahkamah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar kelak. Dan ini yang disebut oleh Sayyidina Umar, sama ada oleh Sayyidina Umar ataupun oleh dalam satu hadis, sama ada hadis ataupun perkataan Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Itulah diri kamu sebelum kamu dihitungkan di hadapan Allah Ta'ala nanti, dan timbanglah amal kamu sebelum amal kamu itu ditimbang di hadapan Allah Ta'ala. Sebelum amalan kita ini ditimbang di hadapan Allah Ta'ala, dengan neraca, dengan mizan, dengan timbangannya ketika itu, maka kita timbang dahulu di atas dunia ini dengan menilai amalan-amalan yang kita lakukan sama ada mengikut syarak ataupun tidak, mengikut perintah Allah Ta'ala ataupun tidak. Kalau kita muhasabah di situ, insya-Allah kita selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita tidak nilaikan amalan kita itu, tidak mengambil kira tentang apa yang kita lakukan, maka kita akan rugi dunia dan kita akan rugi akhirat. Itu di antara kisah yang pertama yang disebut dalam surah Yasin ini. Kemudian selepas daripada itu Allah Ta'ala berpindah kepada perkara yang lain, iaitu dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan balik manusia ini ataupun kekuasaan Allah Taala yang lain. Allah Taala menyebut seterusnya dalam ayat 33 daripada surah Yasin, wa ayatul lahumul ardul maitah, dan satu tanda bagi mereka, dalil tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahum, dan satu ayat bagi mereka. Ayat ni ada dua bentuk. Ayat yang dipanggil ayat maqru'ah dengan ayat manzurah. Ayat yang dibaca dengan ayat yang dilihat. Ayat yang dibaca ialah Al-Quran. Kita membaca, Allah Ta'ala sebut demikian-demikian. Itu dipanggil ayat yang dibaca, ayat maqru'ah. Ayat manzurah, ayat yang dilihat. Ayat ni dengan makna tanda. Tanda yang dilihat ialah antaranya alam cakrawala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ini. Maka di antara ayat yang dilihat itu, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ialah Al-Ardul Maitah, bumi yang mati, bumi yang kering, bumi yang tandus. Ahyainaha, kami hidupkan bumi tersebut. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, kami keluarkan daripada bumi yang mati itu habban, biji-bijian, maka daripadanya lalu mereka dapat makan. Kita tengok bumi yang tandus, kering kontang, nampak seolah-olah tak boleh hidup dah. Tak boleh hidup, tanam-tanaman, biji-bijian, sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi bila hujan sekali misal, tiba-tiba daripada hujan yang turun itu atau bumi yang tandus itu pun lahir pokok. Tumbuhnya pokok. Nak kata lahir pokok tak kena. Tumbuhnya pucuk, keluarnya pucuk daripada bumi yang kering. Di padang pasir kita kata dengan keringnya, dengan tandus. Tapi kadang-kadang di pasir itu juga ada lembahnya, ada wadinya. Lalu tumbuh pucuk yang keluar daripada
tanah yang keras itu. Dan itu pun satu dalil kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala juga. Daripada tanah yang begitu keras, tiba-tiba pucuk daripada biji itu yang ditanam, daripada biji yang ditanam begitu, tiba-tiba boleh keluar daun, yang kita boleh kata lembek ke ataupun sifatnya begitu, boleh melalui celah-celah rekahan batu-batu itu sehingga keluar daripada bumi itu, daripada tanah itu, dan menjulang naik ke langit. Siapakah yang mengeluarkannya? Adakah petani-petani? Tidak. Farmer yang keluarkan? Tidak. Kementerian Pertanian? Tidak. Orang yang menanam? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan pucuk itu daripada biji benih yang ditanam. Kalau kita tanam, adakah petani itu tunggu di situ? Lepas tu dia pergi korek tanah itu, dia pergi belah biji tadi dan dia tarik pucuk daripada dalam itu? Tak. Kalau dia tarik pucuk itu daripada tanah, tentu tidak akan hidup. Tentulah pucuk itu akan mati. Jangan salah baca. Dia jadi lain. Tapi tidak. Pucuk itu hidup. Ini pucuk yang hidup. Kalau mati pucuk itu lain. Ini biji-bijian itu tumbuh. Tumbuh daripada biji benih itu. Allah Ta'ala kata faminhu ya'kulun, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Bukannya bila tumbuh pucuk tu boleh makan selalu, tak. Daripada pucuk yang tumbuh, satu daun, dua daun, dengan batangnya yang begitu lembek ketika itu, masih hijau, boleh dipatahkan begitu sahaja. Tiba-tiba Allah Ta'ala biarkan sehingga tumbuh menjadi pokok yang besar, dan daripada pokok yang besar itu kemudiannya berbuah, dan daripada buah itu mereka boleh makan. Daripada biji-bijian itu akhirnya menumbuhkan padi, gandum dan sebagainya, dituai, lalu mereka boleh makan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, tanda kebesaran kami ini bumi yang mati, kemudian kami hidupkan bumi itu, keluar daripadanya pucuk, faminhu ya'kulun, lalu mereka boleh makan daripada biji-bijian, bukan secara spontan, tidak, tapi melalui prosesnya, dengan proses fotosintesisnya, dengan proses begitu begini, sehingga akhirnya tumbuhlah padi, tumbuhlah gandum, boleh dituai, dan kemudiannya boleh dimakan. Ini satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapakah daripada kalangan manusia ini yang melihat proses pokok ini yang membesar sebagai satu tanda kebesaran Allah Ta'ala? Kecuali kalau kita tengok kalau kita tengok National Geographic misalnya, kalau tengok Animal Planet, tak ada pokok, dalam tu ada binatang-binatang saja. Kerana planet itu planet binatang, bukannya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan sebagainya. Tapi ada filem-filem berencana yang kadang-kadang tunjuk kepada kita, ataupun pelajar tingkatan 3, pelajar tingkatan 4, pelajar tingkatan 6, bila diajar sains, lalu ditunjuk kepada kita proses macam mana daripada biji itu tumbuh daripada dalam tanah, menumbuhkan pucuk, daripada kamera yang tidak bergerak itu yang dipasang selama berapa lama, akhirnya menjadi pokok yang besar. Proses ini siapa yang jaga? Tak ada orang yang jaga, tak ada orang yang perhatikan. Kadang-kadang tak siram pun, baja pula sekali-sekali. Tapi Allah Ta'ala yang menumbuhkan itu dengan cukup dengan cukup carbon dioxide-nya, dengan cukup cahaya mataharinya, dan segala makanan, minuman yang diperlukan oleh pokok tersebut, dengan kuantiti yang Allah Ta'ala sendiri yang tentukan. Bukan Kementerian Pertanian yang tentukan, bukan farmer yang tentukan, bukan Mardi yang tentukan, bukan Risda yang tentukan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah manusia yang berfikir tentang pokok ini? Itu biji-bijian, contoh. Dan biji-bijian yang tumbuh daripada sumber air yang satu, daripada tanah yang satu, daripada bumi yang satu, tapi dengan rasanya yang pelbagai. Biji gandum walaupun nampak lebih kurang sama macam padi, tapi lain. Bila dimasak, kalau padi itu dia jadi beras, dia jadi nasi. Gandum dia jadi bentuk dia yang lain. Itu jadi beras pula, itu jadi beras gini. Padi itu sendiri pula, air yang sama, tapi daripada padi itu pula macam-macam. Jadi nama beras malinja lah, jadi beras wangi lah, jadi basmati lah, jadi macam-macam nama pula. Ya Allah Ta'ala berikan, walhal daripada
Benarnya lebih kurang, ya. Tapi spesiesnya bahkan sama. Tapi orang ni jadi padi ni, ni jadi padi ni, ni jadi padi bukit, ni jadi padi, ni jadi grade A, ni jadi grade B, ni jadi grade C. Ini semua kebesaran Allah Ta'ala. Yang benda itu pula boleh dimakan. Dan makan pun bukanlah makan begitu terus, diproses, kena proses dan sebagainya, proses yang tertentu, lalu akhirnya boleh makan. Siapa yang ajar kepada manusia daripada padi ini akhirnya boleh dijadikan bahan makanan? Siapa yang ajar? Kalau kita duk cari susu galur dia, siapa agaknya manusia yang pertama? Siapa agaknya manusia yang pertama tahu bahawa padi ini boleh makan, padi ini boleh ditanam, dan cara nak makan padi ini melalui cara-cara yang macam ini? Siapa yang mengajar kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tahu cuma tengah hari tadi makan nasi, itu je. Tapi bagaimana proses itu berlaku, itu tentulah maknanya mencabar akal kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan apabila tafakkaru sa'atan khairu minal ibadah al-fasanah. Kamu berfikir satu saat, satu detik tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kebesaran Allah Taala itu lebih baik daripada beribadat 1000 tahun dengan ibadat-ibadat yang sunat. Maka manusia yang dia tahu bahawa dia sebenarnya mengambil nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yang lain, tentulah dia rasa malu apabila dia tidak dapat taat kepada Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala dia makan. Biji-bijian tadi, tumbuh-tumbuhan tadi, padinya, berasnya, gandumnya dia makan. Nikmat daripada Allah. Tapi hukum Allah Ta'ala dia tidak mahu ikut. Allah Ta'ala dia tidak mahu taat. Allah Ta'ala dia derhakai, misalnya. Jadi kita kata, adakah logik macam itu? Adakah patut nikmat makan daripada apa yang diberi oleh Allah, tiba-tiba dia kufurkan nikmat tersebut, tidak mahu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah. Itu di antara ayat yang kita baca. Saya baca tadi ayat 31 sampai ayat 38. Tapi yang sempat dihuraikan baru 2 ayat, 3 ayat. InsyaAllah kita akan melihat dalam kuliah kita yang akan datang tentang tanda-tanda yang lain pula yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita daripada dalam surah Yasin ini, berkenaan dengan kebesaran dan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.